satu benda yang diajar oleh agama ni, dia bila ajar kita jadi bijak. Kita nak bagi orang bijak, kita tak boleh ajar pelajaran ini 1 campur 1, jawapan 2. Kita tak boleh ajar macam tu. Ataupun 3 campur 3, jawapan 6. Jadi bila awak nak tahu jawapan 6 tu, kena tanya saya ajar awak. Manusia tak boleh bijak macam tu. Untuk manusia bijak, kita kena tahu, kena ajar dia macam mana nak cari jawapan tu jadi 6. Kalau kita tak ajar orang awam satu sistem pemikiran dalam agama yang menyebabkan manusia pandai, dia akan sentiasa merasakan agama sangat eksklusif dan sentiasa bergantung kepada orang lain untuk memahami agama. Okey, tak apalah, ini satu ni sebab tu kita bila mengajar siapa saja, kalau ada ustaz-ustaz ni, ajar sampai orang pandai sehingga dia boleh berdikari. Dalam balik pada soalan, banyak benda, tapi balik pada soalan tadi. Dalam agama ada beberapa jenis kewajipan. Ada kewajipan yang Tuhan beri dia secara luas. Luasnya maksudnya, ambil tadi ya contoh Zuhur, mula daripada 1:30 sehinggalah kepada masuk waktu asar. Dalam mana-mana saja waktu yang kita tunaikan solat Zuhur itu, kita menunaikan kewajipan yang Tuhan fardukan. Tapi kalau kita tunaikan yang lebih awal, artinya pahalanya lebih. Masa bila kita boleh salah dosa? Tiba-tiba kita mati, pukul 2:30 mati. Kita niat nak sembahyang pukul 3, habis meeting kita nak sembahyang. Saya bimbang, jadi setengah orang duduk tengah meeting tak habis, dia penting, dia keluar pergi sembahyang. Dia kata apa? Sembahyang lagi penting. Dalam hadis Nabi kata, "Idza qudimal 'asha wa uqimatis salah fad'u bil 'asha wa la ta'jilu an 'ashaikum." Dalam Bukhari, bila dihidangkan makanan dan didirikan solat, dahulukan makan, kata Nabi. Jangan kalut masa makan. Ulama hadis bincang pasal apa Nabi suruh makan dulu. Takkan tengah-tengah makan mati, macam dia kata tadi. Sebab Nabi tak mau orang solat dalam keadaan tak khusyuk. Sebab tu bila kita salah dengan orang, macam saya dulu sebut bulan puasa kan, hidang makan tak depan penuh lauk. Lepas tu bang, kita bagi anak-anak kita makan, anak kita ni syaitan ni nak makan, tengok lauk sedap. Jangan semayang dulu. Perbuatan tu makruh, sebab mata dia dah tengok makanan. Ada hadis, nak bagi tak makruh, jangan bagi dia tengok. Sebab tu asingkan bagi kurma tu dulu. Melainkan dia tak lapak, tak apalah, dia tak lapak maksudnya dia tak ganggu. Sebab kalau dia lapak, dia pipi tu imam pula, biasa duk baca qul huwallah, hari tu pergi baca sab'is pula, apa nama maghrib, dia kata tu imam ni nak menunjuk pun Insya lah. So hadis ni menunjukkan lewatkan sembahyang kerana makanan. Masa bila kita berdosa? Kita berdosa kalau kita tidak pernah ada niat nak sembahyang. Masuk waktu zuhur, kita tak ada niat langsung nak sembahyang, lepas tu kita mati, itu berdosa lah. Tapi kalau kita memang niat nak sembahyang, cumanya kita nak lewatkan disebabkan urusan tertentu kita masih lagi di dalam kadar yang dibenarkan. Kalau tidak, dalam agama macam mana nak buat sembahyang jamak takhir? Zuhur masuk tak sembahyang langsung, kita sembahyang pada waktu asar. Tetapi apabila masuk waktu zuhur, kita sudah pun berazam nak sembahyang pada waktu asar. Tapi kalau satu orang dia jenis tak sembahyang, zuhur dia tak pernah sembahyang lah, lepas pada tu
Waktu dia pergi jalan dengan kawan-kawan dia ingat depa. Weh, depa rupanya tak sembahyang macam aku juga. Dia ingat dah dia orang nak jamak takhir. Nak kereta aku dia ingat aku seorang yang tak sembahyang zuhur. Rupanya member-member kita pakai leban tak sembahyang dah. Sampai waktu asar depa pun nak sembahyang. Sembahyang apa? Kita sembahyang. Oh, dia duk ingat depa ni tadi zuhur tak sembahyang, asar sembahyang. Kita jamak takhir. Para fuqaha sebahagian kata dia tak boleh jamak sebab dia tak pernah niat pun nak sembahyang masa awal tu. Itu yang kita niat tu. Tapi macam orang awam dia kadang-kadang keliru. Ustaz, saya tadi niat tak tahu. Mesti awak ada niat sebab awak tiap hari sembahyang. Jangan duk keliru masalah niat tu. Ni ada kes manusia yang tak pernah sembahyang, tiba-tiba member nak sembahyang. Allah ingat dah tak buat zuhur, dia pun buat zuhur bukan kerana dia nak sembahyang zuhur. Kerana tadi dia ingat tak sembahyang dah zuhur. Rupanya dia pun nak combine. Tapi as long as kita dah ada intention untuk sembahyang, ada intention untuk sembahyang masa waktu yang pertama, kita terlepas daripada dosa ini. Melainkan masuk waktu yang kedua. Masak dan sembahyang. Ada wajib dalam agama yang wajib itu dia muhaddad, dia tak boleh ubah. Contoh apa? Puasa Ramadan. Yang tu tak boleh lah. Masuk puasa Ramadan tak boleh lah. Tengok Syawal esok kau buat lah. Tak boleh. Pasal dia dah fix. Tapi sembahyang tu dia tak fix. Dia dalam waktu pertama saja dia boleh sampai habis waktu. Tapi early time is of course is the best one lah kalau kita buat. Tapi agama bagi as long as kita ada niat untuk seterusnya tidak dianggap berdosa. Macam tu juga agama ni, semayang ni dah ajak kita urusan kerja. Ada kerja tak boleh dah, banyak tu lah time dia. Ada kerja yang boleh ditangguhkan tapi kena siap mah supaya tidak lebih daripada frame time yang diberikan. Okay. Clear lah sebenarnya. Okay.